بسم الله الرحمن الرحيم أنت نسخة الأكوان فيك سورة الرحمن فاجمع سور القرآن بسم الله 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 بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Barangkali ada di kalangan kita yang sedang berpuasa kerana ini telah pun hampir-hampir kita nak mendekati bulan Ramadan. Suka saya ingatkan kepada tuan-tuan bahawa Sayyidatina Aisyah pernah menyebutkan bahawa antara bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa adalah bulan Syaban. Maka kalau kita ada peluang untuk berpuasa dalam bulan Syaban ni, perbanyakkanlah puasa seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Macam tu juga suka saya ingatkan juga bahawa dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan ini, kita akan banyak menyebut nama Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat baginda Nabi SAW di akhirat kelak. Baik, seperti biasa bersama dengan saya pada hari ini Ustaz Husaini. Ya, apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Ustaz Husaini sihat ya? Saya sihat. Doktor sini jalan okey Okey, alhamdulillah. Baik saja insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau pada semalam kita telah membincangkan mengenai tentang perkara yang boleh membawa manusia kepada syirik. Kita dah tengok hadis-hadis yang banyak mengenai perkara yang boleh menyebabkan manusia menjadi syirik. Maka hari ini kita akan baca satu lagi hadis yang menarik juga untuk kita bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum tu mari kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini berkaitan tentang topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, mari kita buka mushaf kita, lihat halaman yang ke-13, ayat yang ke-84 daripada suratul Baqarah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, mari kita sama-sama perhatikan tuan-tuan yang berada di rumah. Dalam halaman yang ke-13 ini, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dan juga kepada Bani Israel kisah yang masih lagi beredar ataupun berkaitan juga tentang perbincangan perkara yang menyentuh soal perlakuan yang dilakukan oleh kaum yang terdahulu. Kali ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, la tasfikuna dima'akum. Jangan kamu tumpahkan darah. Maka kalau semalam kita dah cerita tentang jangan syirikkan Allah, hari ini kita akan membincangkan tentang jangan menumpahkan darah ataupun berbunuhan sesama manusia. Kita akan pilih satu hadis. Ini menarik perbincangan dalam My Hadis Time. Huraiannya semuanya adalah berkaitan tentang hadis. Hari ini akan kita bacakan satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mari sama-sama tuan-tuan baca bersama dengan saya hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'til
maqtulu muta'alliqan ra'suhu bi ihda yadayhi mutalabbiban qatilahu bi yadihi al-ukhra yashkhubu awdajuhu daman hatta ya'ti bihi al-'arsh fayaqulu al-maqtulu bihi فيقول المقتول لله ربي هذا قتلني فيقول الله عز وجل للقاتل تعست ويذهب به إلى النار. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti orang yang dibunuh akan datang sambil memegang kepalanya dengan sebelah tangannya dan membawa pembunuhnya dengan satu lagi tangannya dalam keadaan urat lehernya bercucuran darah. Sehingga apabila sampai di sisi arasy Allah Ta'ala, orang yang dibunuh berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, inilah orang yang telah membunuh aku. Maka Allah berkata kepada pembunuh itu, binasalah kamu. Lalu dia dibawa ke neraka. Masya Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani. Hadis yang sahih yang diceritakan ini menggambarkan keadaan orang yang akan dibunuh, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh tersebut, mereka bersama-sama akan dihadapkan di sisi Allah Taala. Gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni seakan-akan menggambarkan keadaan orang yang dibunuh tu masih lagi berdarah-darah, mengadu kepada Allah Taala, inilah orang yang membunuh aku dahulu, yang inilah yang aku nak berhujah di hadapan kau, kenapa dia bunuh aku dahulu sehingga menyebabkan aku ni binasa di dunia. Dan Allah Ta'ala akhirnya perintahkan orang yang membunuh ini bahawa dia akan dibawa ke neraka kerana dosa membunuh ini adalah satu dosa yang besar. Baik, perbincangan mengenai hadis larangan membunuh, gambaran membunuh dan sebagai pembunuhan ini akan kita bincangkan secara lanjut selepas daripada ini. Kita rehat dahulu seketika, bertemu lagi selepas ini dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, kembali bersama dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengarkan hadis sebentar tadi yang dibacakan oleh doktor berkenaan dengan dosa besar, iaitu dengan membunuh. Jadi kita pergi pula kepada tokoh perawi yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Abdullah ibnu Abbas. Hadis ini ataupun perawi ini pernah dibincangkan sebelum-sebelum ini, iaitu Abdullah bin Abbas ini merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan seorang tokoh ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang Al-Quran dan juga hadis, ya doktor. Betul. Abdullah bin Abbas ni macam mana doktor, kalau doktor boleh terangkan sikit kepada tuan-tuan yang berada di rumah tersebut. Terima kasih Ustaz Husaini. Sebenarnya Abdullah bin Abbas ni adalah seorang yang sangat muda ketika Rasulullah meninggal. Macam yang kita tengok dalam slide tadi, beliau meninggal ataupun ketika Rasulullah meninggal, beliau hanya baru berusia 10 tahun. Ada yang kata berusia 13 tahun, ada yang kata lebih daripada itu, tapi yang popularnya menyatakan bahawa beliau masih sangat muda, iaitu 10 tahun ketika Rasulullah meninggal. Kemudian mendapat keberkatan doa daripada Rasulullah seperti yang pernah disebutkan oleh Ustaz Husaini sebelum ni. Kemudian mendapat pendidikan secara bersahaja daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ni mengenai perawi, iaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tapi suka juga saya petik poin yang kedua tu tadi, dia mendapat keberkatan doa daripada Rasulullah. Perkara ni sebenarnya Ustaz Husaini dah pernah bacakan. Betul. Yang mana Rasulullah pernah mendoakan kepada dia, Allahumma faqihhu fid din. Betul ya? Betul. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Daripada sini sebenarnya Ustaz Husaini, kita dapat satu pengajaran penting. Sebagai orang dewasa, sebenarnya kita digalakkan untuk mendoakan kepada anak-anak kita. Maknanya Rasulullah bila dia jumpa budak kecil ni, Allahumma faqihhu fid din, wahai Tuhanku, faqihkan dia dalam bidang agama dan mahirkan dia dalam bidang Quran. Maknanya ini yang doa kita kena pegang, kita bacakan kepada anak-anak kita, Allahumma faqihhu fid din, wahai Tuhanku, mahirkan dia dalam bidang agama dan mahirkan dia dalam bidang Quran, bacaan Quran. Bukan kita nak dia jadi ustaz sahaja. Kita bukan maknanya baca doa tu supaya dia jadi ustaz. Tak, dia boleh jadi doktor, dia boleh jadi engineer, dia boleh jadi apa sahaja, tetapi sekurang-kurangnya dia mesti mahir dalam bidang agama dan dia berpegang kepada Al-Quran. Baik, yang itu pengajaran daripada perawi kita hari ini.
mari kita masuk pula pengajaran umum ataupun huraian umum mengenai hadis yang kita bacakan tadi, iaitu tentang larangan membunuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani tadi, Rasulullah menggambarkan bagaimana orang di hari akhirat kelak, orang yang membunuh tu akan berhujah di hadapan Allah Ta'ala. Seorang berdarah-darah, seorang dibawa kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain sebenarnya Ustaz Husaini banyak menceritakan tentang dosa membunuh ni. Hadis yang pertama menceritakan tentang bagaimana membunuh ini adalah dosa besar. Rasulullah kata ijtanibu sab'al mubiqat. Rasulullah kata jauhkan kamu daripada 7 perkara yang dosa besar. Salah satunya Rasulullah kata larangan, iaitu haram membunuh seseorang. Yang keduanya sebenarnya membunuh ni adalah tanda kerosakan jiwa juga. Sebab dalam hadis Rasulullah kata nanti akan sampai satu zaman, Ustaz Husaini akan sampai satu zaman manusia yang membunuh tu tidak tahu kenapa dia membunuh, dan yang dibunuh tu pun tak tahu kenapa dia dibunuh. Nak menggambarkan, Rasulullah gambarkan sebenarnya sampai satu zaman nanti manusia akan berada dalam keadaan yang sangat rosak sehingga dia tak tahu dan tak dia rasa apa-apa. Dia tak rasa apa-apa. Dia terima arahan, dia bunuh. Dia terima arahan, dia bunuh saja, seakan-akan dia pun tak tahu kenapa dia bunuh orang. Ini bahaya. Maknanya menggambarkan jiwanya mungkin telah rosak, hanya senang menerima arahan sebagainya begitu. Dan kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan juga bahawa dosa membunuh ni adalah salah satu perkara yang akan diangkat ataupun dibincangkan, dibicarakan dulu oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Yang ni yang Rasulullah sebut awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Perkara pertama yang Allah Ta'ala akan bincangkan ataupun bicarakan di hari akhirat adalah tentang darah manusia. Kerana membunuh ni, Masya Allah, sebenarnya kita mengambil satu nyawa. Bukan senang kalau kita tengok anak kita orang bunuh, Masya Allah. Saya kalau anak kucing pun saya tak sanggup. Allah, maknanya memang bersih jiwa Ustaz ni. Anak kucing meninggal ataupun mati pun tak boleh. Bagus macam tu. Dan yang keempat juga, antara hadis yang menarik juga yang menceritakan tentang membunuh ini adalah larangan membunuh diri. Yang ni yang kita bimbang dalam musim pandemik ni, orang tertekan dan sebagainya, kita bimbang ada berlaku kes-kes bunuh diri kerana Rasulullah larang. Yang ni dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah ada menceritakan, dia kata man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan. Siapa yang duduk di tepi gunung lalu dia bunuh diri, dia terjun sampai mati, nanti Allah Ta'ala kata dia akan dicampakkan di dalam neraka Jahannam seperti mana dia mencampakkan diri dia ke dalam gaung tu tadi, dan dia akan kekal di dalam neraka, seakan-akan menggambarkan dosa yang sangat besar sehingga Allah Ta'ala nak biarkan dia lama dalam neraka. Maknanya menggambarkan tentang besarnya dosa mereka yang membunuh diri. Perhatikan tuan-tuan, kita bincangkan banyak hadis tentang larangan membunuh ini. Rasulullah anggap membunuh ni sebagai satu dosa yang besar. Kemudian dia adalah tanda kerosakan jiwa manusia. Kemudian hadis menyebut juga tentang bunuh ni perkara yang akan diangkat pertama di akhirat kelak. Kemudian Rasulullah menegaskan juga bukan saja bunuh orang, maknanya bunuh diri sendiri pun Allah Ta'ala larang. Hargai nyawa kita. Kadang-kadang kita membawa kepada bunuh diri, macam bawa laju pun macam nak bunuh diri. Betul juga. Tapi kadang-kadang tu dia terfikir dia masalah jiwa dengan pandemik ni sekarang kan, semuanya tersepit, doktor. Betul, itulah yang kita bincangkan tu tadi. Jadi kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita selepas daripada ini. Kita bertemu lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, seperti biasa kita dah bincangkan hadis banyak tadi. Daripada awal dah baca hadis daripada Abdullah bin Abbas. Kemudian kita dah baca lagi banyak hadis mengenai tentang larangan bunuh dosa besar. Rasulullah tak kasih bunuh, akan diangkat nanti di hari akhirat kelak yang paling awal. Dan kemudian hari ini kita akan bincangkan juga dalam kes isu semasa. Kalau tuan-tuan ingat, pada tahun lepas ada kes bunuh, maknanya di kalangan remaja. Seorang remaja wanita yang telah dibunuh sehingga terputus tangan dia. Perhatikan, maknanya masyarakat kita kena juga dididik tentang dosa besar membunuh ni, sehingga mereka tidak berani kalau boleh melakukan dosa-dosa besar sedemikian. Macam tu juga kalau kita perhatikan, sebenarnya dari aspek statistik pembuangan bayi pun berlaku sebenarnya Ustaz ini. Ramai maknanya peningkatan isu orang yang membuang bayi sehingga menyebabkan pembunuhan nyawa berlaku. Betul. Dia kalau tidak, bayi tu kalau tidak diselamatkan,
orang kata anjing lah. Allahu akbar. Ya. Itu yang kita kadang-kadang kesian ya dengan anak-anak yang dibuang ya. Ramai lagi sebenarnya yang tak ada anak yang nak anak. Betul. Jadi perkara-perkara ni yang berlaku sebenarnya doktor yang melibatkan masalah jiwa yang lepas-lepas episod lepas kita ada bincangkan tentang masalah hati ni yang keras daripada batu. Allahu akbar. Yang ni lah maknanya betul lah yang Rasulullah ungkapkan bahawa sebenarnya pembunuhan ini adalah dia dah kembali kepada isu jiwa. Ya. Maknanya jiwa manusia ni kejahatan barangkali telah menguasai hati dia sehingga kadang-kadang dia sanggup mengambil nyawa orang, membunuh nyawa orang. Kita tak boleh bayangkan tuan-tuan macam mana dia sanggup bunuh kawan dia sendiri ke ataupun dia sanggup bunuh bayi yang dia lahirkan sendiri. Allahu akbar. Maknanya memang isu ni adalah isu sebenarnya isu jiwa manusia. Ya, betul. Tapi jangan kita lupa juga sebenarnya Ustaz Husaini isu pembuangan bayi ni berkaitan juga dengan isu zina. Ya. Maknanya kita mesti tegaskan kepada anak muda kita jangan langsung terlibat dengan zina kerana Allah Taala sebut dalam Quran. Dalam hadis pun Rasulullah sebut banyak kali zina ni akan merosakkan generasi kita. Bukan sahaja dia merosakkan zuriat Ustaz Husaini, bahkan dia boleh menyebabkan jiwa rosak dan akhirnya berlaku pembunuhan. Yang ni yang kita tidak mahu, yang ni yang kita belajar dalam hadis yang kita pelajari pada hari ini. Baik. Sebelum kita sampai kepada hujung-hujung rancangan ni, kita bacakan dahulu apa pengajaran dan resolusi yang kita belajar daripada hadis yang kita bacakan hari ini. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan resolusi pada hari ini. Yang pertamanya adalah Islam meletakkan nilai yang tinggi pada nyawa manusia sehingga dosa membunuh dianggap sebagai dosa yang besar. Tinggi Islam letak nilai pada nyawa. Yang kedua, penyakit jiwa mestilah dirawat bagi menangani isu bunuh yang tentang jiwa manusia. Dan yang ketiga, panduan syarak seperti menjauhi zina pada hakikatnya membimbing masyarakat kepada kehidupan yang lebih sempurna. Baik, ini adalah resolusi yang menarik pada hari ini. Maknanya dia berkaitan bunuh ni juga ada kaitan juga sedikit dengan zina dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi dalam hadis sebenarnya adalah baik untuk masyarakat. Maknanya kalau masyarakat benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah, berpegang dengan ajaran Quran dan sunnah, akan membawa kita kepada menghasilkan masyarakat yang sejahtera. Dan kita juga telah disediakan kalau ada masalah-masalah jiwa ini bukan sahaja Al-Quran dan hadis daripada dan kita juga disediakan dengan perkhidmatan daripada pusat psikologinya. Jadi berjumpa betul dengan yang autoritinya lah. Betul. Betul. Kita boleh bantu sama-sama menyelesaikan isu yang berlaku pada hari ini. Baik. Kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Kita dah belajar banyak mengenai hadis tentang bunuh. Kita dah banyak belajar tentang kerosakan jiwa manusia. Hadis-hadis yang kita belajar ini marilah kita sama-sama amalkan dan kita berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan urusan kita, menyebabkan kita boleh mengambil pengajaran dan mengamalkan sunnah Rasulullah seperti mana yang kita pelajari dalam hadis dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan ini. Baik, bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mari kita sama-sama tadahkan tangan berdoa yang dengan doa yang akan dipimpinkan oleh Ustaz Husaini. Kita dipersilakan Ustaz. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, sama-sama kita angkat tangan berdoa memohon kepada Allah supaya keturunan kita, diri kita sendiri dijauhkan daripada segala perkara yang tidak diingini, insya-Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah keturunan kami ini dengan baik ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami berada di lembah kemaksiatan ya Allah, yang boleh meruntuhkan institusi keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah setiap pekerjaan kami ini pekerjaan yang halal ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala yang haram ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala perkara yang boleh membuatkan kami lupa kepadamu ya Allah. Engkau Tuhan sekalian alam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jangan Engkau jadikan hati-hati kami ini dekat kepada yang haram. Walaupun padanya ada yang halal ya Allah, tapi kami tidak mencari yang halal, dan kami mendekati juga yang haram. Maka itu ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah daripada perkara tersebut ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersamalah menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran sebagai usaha pendanaan wakaf Al-Quran, wakaf media, aset, tunai dan jasa. Segala sumbangan amatlah dihargai. Semoga kita semua beroleh keberkatan.